Baik, kita mulakan surah At-Taubah ayat 37. Surah Taubah ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama, sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. An-nasi'u, penangguhan. Ziyadatun, menambah. Fil kufri, dalam kekufuran. Yudollu, ia disesatkan. Bihi, dengannya. Alladzina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Yuhillunahu, mereka menghalalkan akannya. Aman, 1 tahun. Wa yuharrimunahu, dan mereka mengharamkan akannya. Aman, 1 tahun. Liwatiu, supaya mereka genapkan. Iddatan, hitungan. Ma, apa yang harrama, telah mengharamkan ia. Allahu, oleh Allah. Apa yang telah mengharamkan ia oleh Allah. Fayuhillu, maka mereka halalkan. Ma, apa yang harrama, telah mengharamkan ia. Allahu, oleh Allah. Zuyyina, telah dihiaskan ia. Lahum, bagi mereka. Su'u, seburuk-buruk. A'malihim, amalan-amalan mereka. Wallah, dan Allah la yahdi, tidak ia pimpin. Al-qawma, akan kaum. Al-kafirin, orang-orang yang kafir. Bersemak semula. Mengikut bulan, ya, mengikut bulan. Di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan. Tetapi dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, yaitu diharamkan berperang padanya. Hal ini telah diwarisi oleh orang-orang musyrikin, sebab ada saki baki
pengajaran daripada zaman Nabi Ibrahim, Ismail, ya. Jadi mereka masih lagi berpegang saki-baki itu, terutama mengenai tentang bulan yang diharamkan berperang. Tetapi mereka zaman musyrikin ini, mereka sebenarnya masih menghormati, tapi mereka mempermain-mainkan hukum itu. Ini dia katakan dalam ayat ini. Ya, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya tidak lain penangguhan menambahkan dalam kekufuran. Yudallu bihil ladzina kafaru. Ia disesatkan, atau bahasa lain boleh juga ia tersesat dengannya orang-orang yang telah kafir mereka. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Mereka menghalalkan akannya 1 tahun dan mereka mengharamkan akannya 1 tahun. Liwati'u iddata ma haramallah. Supaya mereka genapkan hitungan apa yang telah mengharamkan oleh Allah. Wa yuhillu. Maka mereka menghalalkan ma haramallah. Apa yang telah mengharamkan ia oleh Allah. Apa maksudnya? Maksudnya contohnya begini. Tahun ni, kita buat gencatan senjata. Kita tak payah berperang. Kita ganti tahun depan. Ataupun tahun ni kita berperang. Kita ganti tahun depan. Tahun depan, kita buat gencatan senjata. Pada bulan itu adalah bulan yang diharamkan berperang. Tapi mereka nak berperang juga. Itu dikatakan, sebelum Nabi lahir pun, orang-orang Arab ni berpuak-puak dan saling berperang. Kadang perkara kecil sahaja pun boleh jadi peperangan. Ini yang berlaku. Jadi mula-mula mereka sampai saja mereka berperang kadang sampai kelamaan sampai memakan bulan-bulan yang dihormati. Bulan-bulan yang dihormati itu orang-orang yang tak boleh berperang padanya, iaitu bulan-bulan haji. Jadi mereka berhenti. Mereka berhenti, kemudian lepas tu sambung lagi. Dah habis bulan tu dia sambung lagi. Lama-kelamaan mereka langgar. Dan katanya kita ganti tahun depan. Bukankah bulan ini bulan yang haram berperang? Oh tak apa, kita ganti tahun depan. Itu dia katakan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Zuyina lahum su'u a'malihim. Telah dihiaskan ia bagi mereka seburuk-buruk amal-amal mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang kafir. Begitulah. Sebab itu dalam Islam masih lagi dipertahankan. Bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang tidak boleh berperang padanya. Masih lagi dipertahankan. Sebab termaktub dalam Al-Quran. Baik, sama lagi ya. Ayat selanjutnya. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Malakum, mengapakah kamu? Iza, apabila qila, telah dikatakan ia, lahum, kepada mereka, lakum, kepada kamu, infiru, maralah olehmu, maralah olehmu,
Fi sabilillah, pada jalan Allah. Isaqaltum, telah memberat-beratkan kamu. Telah memberat-beratkan kamu ilal ardi, kepada bumi. Kepada bumi. Araditum, adakah telah redha kamu bil hayati dunia, dengan kehidupan dunia, minal akhirah, daripada akhirat. Fama, maka tiada mata, kesenangan, al-hayati dunia, kehidupan dunia, fil akhirah, pada akhirat, illa qalil, melainkan sedikit. Baik, saya masuk semula. Ya ayyuhalladzina amanu, malakum iza qila lakum unfiru fi sabilillah istaqaltum ilal ardi. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, mengapakah kamu apabila telah dikatakan ia kepada kamu, maralah olehmu pada jalan Allah. Maknanya bila ada panggilan peperangan, ya, sedangkan ya, panggilan itu bersama dengan Rasulnya. Bukan Rasul duduk diam, perintahkan macam tu. Rasul sendiri bertungkus lumus untuk mempersiapkan diri, ya, berperang. Bila diajak berperang, iaitu mara, maknanya mara, ya. Bila diajak berperang, panggilan untuk berperang. Isaqaltum ilal ardi, telah memberat-beratkan kamu kepada bumi. Mana beratnya, berat sangat kamu nak pergi, ya. Maknanya macam-macam nak buat alasan, ya, terheke-heke, ya. Macam itulah kedudukannya. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, adakah telah redha kamu dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Adakah kamu merasa senang dengan kehidupan dunia kamu dibandingkan akhirat? Itu soalan, ya. Fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil, maka tiada kesenangan kehidupan dunia pada akhirat melainkan sedikit. Kalaulah dibandingkan, ya, kehidupan dunia ini dengan akhirat, ya Allah, kehidupan dunia ini cukup sedikit, qalil, ya. Apa yang dikejar-kejar tak habis-habis, ya, akhirnya kematian, ya, kematian jumpa Allah Ta'ala, ya, dengan tidak ada membawa apa-apa pun, ya. Kalau dibandingkan, ya, dengan kehidupan akhirat yang abadi, yang tak akan, ya, tidak ada penghujungnya, apalah, ya, kehidupan dunia ini, ya, melainkan sesuatu yang diibaratkan sebagai, ya, alam mimpi saja, ya, tinggal kenangan begitu saja. Jadi, ya, itu dikatakan, ya, perbandingan kehidupan dunia di akhirat daripada akhirat, melainkan, ya, kehidupan dunia ini, ya, sedikit sangat, ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-39. Illa dengan makna jika tidak. Tanfiru, kamu mara.
yu'azibkum, ia azab akan kamu, azaban alimah, azab yang amat pedih. Wa yastabdil, dan ia tukarkan, kauman akan kaum, ghairakum selain kamu, wala tadurruhu, dan tidak dapat kamu membahayakan akannya, tidak dapat kamu membahayakan akannya syai'an, sedikit pun. Wallah, dan Allah, ala atas kulli tiap-tiap, syai'in sesuatu, qadir amat berkuasa. Okey, semak semula. Illa tanfiru, jika tidak kamu mara, ya, kamu tak nak berangkat berperang bersama dengan Rasul, ya, kamu ya, tidak rasa, ya, tak rasa bersalah, tak rasa berdosa, ya, dan kamu tidak memikirkan, ya, macam mana, ya, susah payahnya, ya, Rasul bersama, ya, untuk, ya, menegakkan keadilan di muka bumi. Ya, kamu ambil level, ya, memberat-beratkan badan di bumi, ya, perasaan, ya, cintakan bumi itu bersangatan, atau cintakan dunia itu bersangatan. Jadi peringatan ini, jika tidak kamu mara, kamu tidak mau ikut berperang, yu'azibkum azaban alimah, ia azab akan kamu, azab yang bersangatan. Azaban alimah, azaban alimah, azab yang amat pedih. Mana Allah akan azab kamu, ya, azab yang amat pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan ia tukarkan akan kaum selain kamu. Wala tadurruhu syai'an, dan tidak kamu dapat membahayakan akannya sedikit pun. Dapat dibayangkan begini, jika penduduk negeri itu, ya, mereka tidak mahu memerangi kezaliman, maka penduduk negeri ini akan dijajah oleh orang yang zalim, yang tak mengira undang-undang. Jadi penduduk negeri akan menjadi hamba, akan jadi hina, ya, tidak akan dapat rasa kesenangan. Itulah yang dikatakan azab yang amat pedih, ya, seperti yang berlaku kepada Bani Israel, ya, bagaimana cerita Tolut dan Jalut, ya. Jadi Bani Israel, dia dijajah puluh tahun, ya, kerana apa? Kerana mereka rasa tidak bersalah membunuh Nabi mereka. Jadi dia ingat itu bukan dia berpuas hati kerana dia dapat membunuh, ya, Nabi mereka. Dia berpuas hati, dia ingat tak ada apa-apa, ya. Allah telah datangkan siapa? Tentera yang amat zalim, yang amat jahat, ya, menindas mereka puluh tahun, ya. Itu yang dikatakan, kalau bahasa dalam ayat ni, azaban alimah, azab yang amat pedih. Allah tukarkan kaum lain, ya, di tempat kamu, ya, yang menindas kamu. Allah izinkan
izinkan tentera jahat ni, izinkan datang ya untuk menindas kamu. Itu maknanya. Itu dah cukup pedih, tak payah. Belum di akhirat lagi. Ya, tindasan itu dah cukup memedihkan. Ya. Bagaimana ya, yang berlaku di Iraq contohnya. Ya, di Iraq. Ya, apa jadi? Ya, bila diizinkan tentera-tentera kufar tadi ya, untuk masuk ke dalam, dan orang dalam tidak mau menentang, ya, dan saudara-saudara Islam tidak mau menentang, ya, akhirnya apa jadi? Ya. Tengok betapa pedihnya azab yang menimpa kepada rakyat Iraq. Ya, dirasailah sampai sekarang. Ya. Jadi itu yang dikatakan, ya Allah tukarkan kaum yang lain, mungkin dia akan berkuasa ya berterus menerus, ataupun dia datang sebagai ujian, sebagai satu penindasan yang amat pedih buat mereka. Ini kamu masa itu tak dapat nak membahayakan mereka. Mereka kuat, mereka gagah. Ya, kamu akan jadi hamba, kamu akan terseksa. Ya. Kamu tak akan dapat melawan. Inilah dikatakan la tadurruhu syai'an. Jadi adakah kamu mau macam tu? Itu persoalannya. Kalau kamu tak bantu Nabi, ya, kamu akan ditindas oleh kaum kufar yang zalim. Ya. Kamu akan jadi hamba abdi mereka dan diperhambakan diperhambakan oleh mereka. Itu persoalannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu amat berkuasa. Baik, ya, ayat seterusnya ayat 40 ya. Illa, jika tidak, tansuru, kamu menolong, tansuruhu ya, kamu menolong akannya. Faqad, maka sesungguhnya, nasarahu, telah menolong ia akannya. Allahu, oleh Allah. Iz, di waktu, rojahu, telah mengeluarkan ia akannya. Dalam braket mengusir. Allazina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Saniyasnaini, yang kedua dari yang dua. Yang kedua dari yang dua. Iz, di waktu. Huma, keduanya. Fil ghar, dalam gua. Iz, di waktu. Yaqulu, ia berkata. Li sahibihi, kepada sahabatnya. La tahzan, jangan engkau duka cita. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'ana, bersama kita. Fa'anzalah, maka telah menurunkan ia. Allahu, oleh Allah, sakinatahu, ketenangannya. Alaihi, atasnya.
Wa ayyadahu, dan telah menguatkan ia akannya. Bi junudin, dengan tentera-tentera. Lam tarauha, tidak kamu lihat akannya. Tidak kamu lihat akannya. Waja'ala, dan telah menjadikan ia kalimata, kalimah, allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka, as-sufla, yang paling bawah. Wa kalimatullah, dan kalimah Allah, yal ulia, dialah yang paling tinggi. Wallah, dan Allah, azizun, amat gagah, hakim, lagi amat bijaksana. Baik, saya masuk mula. Illa tansuruh, jika tidak kamu tolong akannya. Maksudnya kalau kamu tak nak menolong Nabi. Faqad nasarahullah, maka sesungguhnya telah menolong ia akannya oleh Allah. Ingat bahawa Allah sudah tolong Nabi. Kalau kamu tak tolong Nabi, ya ingat Allah dah tolong Nabi. Iz akhrajahu lazina kafaru, di waktu telah mengeluarkan ia akannya oleh orang-orang yang telah kafir mereka. Di waktu orang-orang kafir mengusir Nabi. Saniyasnaini, yang kedua dari yang dua. Maknanya Nabi dua orang. Izuma fil ghar, di waktu keduanya dalam gua. Gua ni gua Sur, bukan ini di Gunung Sur, ya. Gua Sur, bukan gua Hira, ya. Gua Hira tempat Nabi terima wahyu Iqra tu. Ini gua Sur, yang Nabi menyuruh bersama dengan Abu Bakar. Iz yaqulu li sahibi, di waktu ia berkata kepada sahabatnya, iaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau duka cita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Abu Bakar dah takut dah. Ya, sebab ya orang-orang musyrikin dah ada di luar gua tu. Kalau dia nampak kaki jalan sana jalan sini di tepi gua tu, kalau dia jenguk ya, maka nampaklah ya Nabi dan Abu Bakar dalam gua Hira, gua Sur ini, ya. Nah, Abu Bakar dah gelisah dah. Kata Allah Rasul, jangan kau duka cita, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka telah menurunkan ia oleh Allah akan ketenangannya, alaihi, ke atasnya. Wa ayyadahu, dan telah menguatkan ia akannya, bijunudin, dengan tentera lam taroha, tidak kamu lihat akannya. Dia tidak tahu bahawa Allah turunkan tentera malaikat yang mereka tidak lihat. Tidak lihat tentera-tentera itu mengawal ya Nabi SAW di dalam ya gua Sur itu. Ya. Orang-orang musyrikin berkelintau kat luar tu. Ya. Ini adalah kisah benar sebelum Nabi pergi hijrah ke Madinah. Ya, Nabi menyuruh dulu ya dalam gua itu ya beberapa hari. Bukan masa tu juga dia keluar, tapi beberapa hari setelah dirasakan tenang, ya, aman, dia pun keluar dan ya, pergi ke atau hijrah ke Madinah. Ya.
Itu yang dikatakan al-kisahnya, bahawa ya, sarang laba-laba itu menutup pintu gua Sur ini. Ya, jadi mereka bertekak kat luar. Mungkin mereka ada dekat dalam ni, kata seorang. Ya, mungkin mereka ada dalam sini. Dia kata, kau tak nampak ke? Ya, sarang laba-laba tu, kalau ya ada orang kat dalam ni, sarang laba-laba ni dah rosak dah dirempuh dah. Sarang laba-laba ni elok ya. Ya, dia bertekak pasal sarang laba-laba. Kalaulah ada seorang yang ya degil, tengok je lah, ya, redah je sarang laba-laba tu. Ada tak kat dalam? Puas hati. Tapi tak ada, tak terfikir semua. Hanya mereka ya berpandukan sarang laba-laba tu. Ya. Sebab ada sarang laba-laba tak rosak, artinya tak ada orang rempuh situ. Dia hanya berkisar dalam hal itu. Tak ada satu yang sanggup nak masuk. Ya. Kemudian ya mereka mencari Nabi ini, orang musyrikin. Ya bukanlah orang musyrikin ini pandai. Ya. Sebab Nabi dah keluar ya daripada rumah yang dikepung tadi. Ya, tak ada siapa tahu arah mana Nabi pergi. Ya, jadi mengikut ceritanya, ya mereka mencari orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini, okey, kalau kita tekan sini orang asli lah. Dia ni pakai jejak. Dia boleh jejaki perjalanan seseorang. Jadi dikesanlah, maka ya, si orang Arab Badui ini atau disebut sebagai dalil, tukang tunjuk arah, maka ditunjukkanlah betul-betul dia punya ya kepandaian tu sampai ke Bukit Sur saja. Dia kata, saya tahu ya perjalanan ini hanya sampai sini saja. Saya tak nampak perjalanan ni keluar daripada sini. Ini kata dalil tadi, orang yang menunjuk arah. Ya. Jadi mereka hanya berkisar kat situ, kemudian bertekak pasal sarang laba-laba. Jadi memang betul Nabi ada kat situ. Dalil atau penunjuk arah tadi memang betul. Dia dah kesan hanya sampai situ saja. Tengok. Ini dikatakan dalam ayat ni, wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Dan telah menjadikan ia akan kalimah orang-orang yang telah kafir mereka yang paling bawah. Kalimah kafir ini, ya Allah letakkan. Kalimah kafir ni kalimah apa? Mengajak kepada syirik. Itulah kalimah kafir. Allah letakkan paling bawah. Wa kalimatullahi al-ulya. Dan kalimah Allah iaitu syahadah. Ya, syahadah itu adalah yang paling tinggi. Itulah kalimah Allah, kalimah syahadah yang paling tinggi. Artinya Nabi menang. Ya, mereka kalah. Mereka tak dapat cari Nabi walaupun ada di sebelah dia. Mereka tak nampak Nabi ada dalam gua tu. Itu dikatakan kalimah mereka paling rendah. Kalimah Allah paling tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah amat gagah lagi amat bijaksana. Ya. Alhamdulillah sampai ayat 40 ya. Baik ya, kita teruskan dengan kita punya latihan dulu. Latihan yang suruh buat tu. Cuba kita cek balik ya latihan. Baik, ya. Terangkan yang nombor 1 kalimah yang suruh buat kerja rumah. Sebut dia punya hurufnya. Nombor 1 apa? Bukan. Sebut dia punya huruf. Kaf. Sar. Okey, nombor 2. Sebutkan hurufnya. Kaf, bukan itu baris. Itu baris huruf. Huruf. Kaf, nun, zai. Kaf, nun, zai. 3.
Nun fa kof. Kof. Sebut huruf. 4. Zoharo. Okey. 5. Itulah. Orang suruh sebut huruf, dia sebut baris. Orang suruh sebut huruf, ya. Kompil. Okey, nombor 1 kapsaro. Okey, kita teruskan sampai masdar saja. Bapak cuba bariskan. Kasuro mudhari'nya yaksuru. Masdar kasron. Kasrotan pun boleh. Kasrotan pun boleh. Baik, nombor 2 bariskan. Kanaza. Mudhari'nya yaknizu. Yaknizu. Masdarnya kanzan. Kanzan. Baik, nombor 3 nafaqah. Mudhari'nya yanfiku. Masdar nafakon. Nombor 4 zahara. Mudhari'nya yazharu. Masdarnya zuhuron. Baik, nombor 5 kota. Mudhari'nya yaktulu. Masdar qatlan. Okey, nombor 1 rujukan dia yang jumpa muka surat apa? Tiga, 8. Nombor 2 354. Nombor 3 433. Nombor 4 219. Nombor 5 301. Itu rujukan, ya. Mana yang tak ada yang tak siap ke apa, rujuklah sendiri. Dah disiapkan nombor dia dah. Ya. Okey, sekarang apa yang perlu ialah kita sambung kedudukannya. Saya akan sebut, kalau sebut amar nahi, sebut sekali amar nahi. Kalau sebutkan isim fa'il maf'ul, sebutkan sekali isim fa'il dan maf'ul, ya. Okey, nombor 1, kasuro yaksuru kasron. Kasrotan pun boleh. Ya, amar nahinya apa? Uksur la taksur. Isim fa'il, isim maf'ul. Kasirun boleh, kasirun pun boleh, ya. Kasirun ada ya pun boleh. Kasirun maksurun. Okey. Makan zaman alat. Ya, maksarun, miksarun. Tafdil mubalaghah. Aksaru kasarun. Madi majhul, mudhari majhul. Yuksaru. Okey, nombor 2, kanaza yaknizu kanzan. Kalau amar nahi
Iknis la taknis. Ikut mudhari ya. Betul, ikut mudhari. Iknis la taknis. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tabdil mubalaghah. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Okey, cantik. Kuniza yuknazu. Nombor 3, nafaqah yanfiku nafakon. Ya, amar nahi. Ah? Yanfuku. Yanfuku. Bukan yanfiku ya, yanfuku. Nafaqah yanfuku nafakon. Kalau amar nahi, ya, isim fa'il, isim maf'ul. Okey, nafikun manfukun. Makan zaman alat. Ya, tabdil mubalaghah. Ya, ada sabdu ya, nafakun. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, betul. Nufika yunfaku. Okey, yang keempat. Zahara yazharu zuhuran. Kalau amar nahi? Ya, izhar la tazhar. Maka isim fa'il, isim maf'ul. Ya, makan zaman alat. Mazharun, mazharun, mizharun. Okey, tabdil mubalaghah. Ya, makan makan. Madi majhul, mudhari majhul. Zuhira yuzharu. Okey, yang akhir nombor 5. Qatala yaktulu qatlan. Amar nahi? Ya, makan isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tabdil mubalaghah. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Tu kutila yuktalu. Okey. Ya. Sekarang ni cuba terjemahkan mengikut sorof. Ya, terjemahkan mengikut sorof. Perkataannya ialah bahasanya senyum. 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 Okey. Senyum. Kalau madi mudhari masdar amar nahi isim fa'il isim fa'il yang senyum. Yang senyum. Isim maf'ul yang di tak kisahlah. Tapi ikut kaedah sorof dia macam tu. Ya. Yang disenyumkan. Yang disenyumkan. Ada di ya. Kemudian makan. Ni makan zaman alat. Makan tempat senyum. Zaman masa senyum. Alat senyum. Tabdil lebih senyum. Lebih senyuman pun boleh kan. Lebih senyuman. Mubalaghah tersangat senyum. Terlampau senyum, tersangat senyum. Itu mubalaghah.
Madi majhul telah disenyum ia. Telah disenyum ia atau telah disenyumkan ia? Telah disenyumkan ia, ya. Orang lain senyumkan dia, dia tak boleh senyum. Orang lain senyumkan dia. Mudhari' majhul? Ia disenyumkan. Cantiklah kan. Ia disenyumkan. Macam ia disenyum tu macam macam tergantung. Ya. Ia disenyumkan. Alhamdulillah. Macam itulah cara kaedah menterjemah sorof, ya, cara ikutan kaedah sorof. Ya, apa sahaja makna, ya, ikut madi mesti ikut kaedah sorofnya, ada telah, mudhari ada ia, majhul ada di, macam tu, ya. Okey, sekarang ni sekali lagi kita cuba buat latihan lagi sekali lagi, ya. Kita tengok pada ayat yang ke-38, ya, 38. Kita ambil perkataan 38, infiru. Infiru. Ya. Infiru. Kemudian perkataan ayat 39, yastabdil. Cuba cari wa yastabdil qauman tu, yastabdil. Yastabdil. Ayat 39 lagi, ya, perkataan qadirun. Qadirun, ayat akhir sekali. Ayat apa, ujung ayat? Qadirun. Kemudian ayat akhir 40, cari perkataan, tengok perkataan tahzan. Satu lagi, perkataan sakinah. Sakinatahu, sakinah. Sakinah. Itu latihan sekali lagi untuk sorof. Sulasi mujarrad, ya. Jadi sekadar itu dulu kita punya kuliah. InsyaAllah kita sambung semula. Sadaqallahul azim.